Hai, Assalamualaikum semua dan apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat lah. Okey, cuba kamu lihat video yang cikgu tunjukkan di sebelah. Siapa boleh teka pokok apa? Cikgu yakin semua orang tahu kan ni ialah pokok bunga ros. Okey, apa kelebihannya kalau kita menanam pokok-pokok di sekeliling rumah kita? Selain daripada menceriakan kawasan, okey, apa lagi kelebihan dan kebaikan kita menanam pokok? Okey, untuk kita saksikan kelebihan yang seterusnya, ayo jom kita lihat video yang cikgu sediakan. Like. Hai, bersama kembali kita di channel Cikgu Azlina Lin. Okey, kita tengok hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 dengan topik yang akan cikgu ajar hari ini ialah satu murid, satu pokok. Kamu boleh rujuk buku teks halaman 128. Baiklah murid, kita teruskan dengan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.9.1 menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, baiklah kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu pada akhir PDPC, murid-murid dapat membaca dan memahami maklumat dalam petikan. Yang kedua, menulis ulasan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid-murid boleh mengenal pasti mengenal pasti isi tersurat dan tersirat. Yang kedua, murid boleh menulis sekurang-kurangnya 2 perenggan ulasan. Okey, seterusnya sebelum kita meneruskan untuk membina ulasan, apa kata kita lihat dulu mengingat semula apakah yang perlu kita lakukan sebelum membina ulasan. Okey, yang pertama, kita perlu ada 3 perenggan. Ini untuk mengingat semula lah. Okey, sebelum kita membina ulasan, perkara pertama ini perlu kita tahu dulu iaitu menulis. Kita kena tahu kita ada 3 perenggan iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Okey, yang kedua, kita perlu tahu, kita kena pasti dulu isi tersurat. Kena pasti dulu isi tersurat. Yang mana satu isi tersurat? Okey, isi tersurat itu ialah yang digambarkan, apa yang diberikan dalam gambar itu ialah tersurat. Apa yang kamu nampak itu semua yang tersurat. Okey, kita tengok pula untuk dapatkan isi yang tersirat. Okey, bila dah kenal pasti isi tersurat, kita pergi pada isi tersirat. Isi tersirat ini untuk mendapatkannya kita boleh menggunakan teknik suka yang mana S itu ialah supaya, U itu untuk dan K kerana, A itu agar. Okey. Seterusnya kita tengok pula yang paling penting untuk menggramatiskan ayat kamu perlu ada penanda wacana. Okey, yang mana penanda wacana ini kita gunakan 5 lah penanda wacana ya. Kamu hafal, cikgu harap kamu dah boleh hafal lah kelima penanda wacana tersebut. Okey, baiklah, ini ialah keratan daripada buku teks kamu halaman 128 yang mana aktiviti kita pada hari ini iaitu membina ulasan berdasarkan petikan satu murid satu pokok. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan untuk membina ulasan, perkara paling pertama kita kena buat ialah pendahuluan. Okey, pendahuluan mestilah berdasarkan soalan yang mana soalannya berkisahkan tentang menanam pokok. Okey, kebaikan menanam pokok. Baiklah, kalau pendahuluan yang kita boleh bina ialah pokok banyak memberikan manfaat kepada kita. Oleh itu, kita digalakkan untuk menanam pokok. Yang mana kita ceritakan kebaikan menanam pokok. Okey, sebab petikan yang kamu baca dalam buku teks itu semuanya berkisahkan tentang kebaikan menanam pokok. Okey, baiklah, kita teruskan dengan mencari isi yang tersurat. Okey, kalau kamu baca dalam petikan yang diberikan dalam muka surat 128 itu,
Perenggan yang kedua, kamu lihat kat situ banyak sangat kelebihan menanam pokok, kebaikan menanam pokok. Okey, kita tengok dekat sini nombor 1. Apakah kebaikan yang ada? Okey, nombor 1 ialah menghijaukan kawasan sekolah. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dalam ini dia dah tulis dah menghijaukan kawasan sekolah. Okey, yang kedua. Apakah yang kedua? Yang kedua ialah udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Okey, sama juga. Dah ada dekat sini udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Okey, yang ketiga. Apakah isi tersirat yang ketiga? Tersurat yang ketiga iaitu kawasan sekolah menjadi lebih cantik dan indah dengan kehijauan pokok-pokok yang ditanam. Okey, inilah semua. Okey, kawasan sekolah menjadi indah. Okey, indah pokok yang ditanam. Ini semua yang cikgu highlightkan di sini ialah kebaikan menanam pokok. Okey, ini untuk isi tersurat Okey, kita teruskan dengan isi tersurat yang seterusnya iaitu kamu boleh lihat perenggan yang kelima iaitu perenggan kelima itu ada menceritakan dekat situ menanam pokok di kawasan sekolah. Okey, apakah kelebihan menanam pokok tersebut? So, dapat meredupkan kawasan sekolah. Di manakah isi yang ada ini, isi tersurat ini dekat sini dapat meredupkan kawasan sekolah. Okey, mereka memilihlah kebanyakan pokok yang dipilih ialah pokok yang dapat meredupkan kawasan sekolah. So maknanya pokok ini banyak kelebihan dia. Tadi kita dah dapat 3 dan campur ini dah jadi 4 kelebihan untuk menanam pokok. Okey, baiklah kita tengok apakah seterusnya. Okey, baiklah kita tengok yang ini ialah isi tersirat. Yang mana isi tersirat ini yang tak ada dalam petikan tersebut. Tapi kita tahu, kita boleh fikirkan apakah kesan daripada menanam pokok tersebut. Okey, maknanya kalau kamu tanam pokok, apa yang kamu dapat? Selain daripada yang dinyatakan, okey, kamu boleh nyatakan secara keseluruhan. Kalau dah tanam pokok banyak kat kawasan sekolah, apakah yang kamu akan dapat? Okey, itulah yang tersirat. Kamu boleh tanya pada diri kamu apa yang kamu dapat. Kenapa ke tanam pokok? Okey. So kita tengok kat sini jawapan yang cikgu berikan. Kamu dapat belajar dengan selesa. Betul tak? Kalau kamu duduk dalam kawasan sekolah yang dipenuhi dengan pokok-pokok, sangat selesa dan rasa sejuk saja dalam kawasan sekolah. Okey. Yang seterusnya, kamu akan boleh berehat di persekitaran sekolah yang teduh dengan pokok-pokok. Maknanya kalau pokok dah banyak, kamu boleh duduk di bawah-bawah pokok yang rendang-rendang tu kan. Yang rendah, yang redup. Okey. So tak adalah panas. Okey, kamu nak duduk sambil baca buku, berbincang dengan rakan-rakan. Okey. Ini ialah kelebihan menanam pokok yang tersirat, yang tak ada dalam petikan tersebut. Kamu boleh fikirkanlah selain daripada yang diberikan. So, boleh jadi yang tersirat. Okey, baiklah. Kita dah ada pendahuluan. Kita dah ada isi tersurat dan tersirat. Dua perkara ini dah ada. So, perkara yang ketiga, seperti apa yang cikgu cakap awal tadi, kita mesti ada penutup. Yang mana penutup ini kita ceritakan, kita simpulkan apakah secara keseluruhan tajuk yang kita dapat hari ini, iaitu tajuk kita kebaikan program satu murid satu pokok. So kita simpulkan di situ, adakah program ini bagus, adakah program ini perlu diteruskan, adakah program ini mendatangkan faedah. Okey, itu adalah kesimpulan yang perlu kamu buatlah. Okey, di sini cikgu sediakan kesimpulannya. Kamu boleh lihat kat sini. Kesimpulannya, program ini bagus untuk memberi kesedaran kepada murid tentang pentingnya kita menanam pokok. Maknanya program ini bagus. Boleh diteruskan. Okey, maknanya setiap sekolah boleh meneruskan, boleh mengadakan program ini untuk menggalakkan murid-murid kita supaya minat menanam. Itu pun penting menggalakkan murid-murid kita supaya suka dengan pokok-pokok.
Okey, yang kedua, menanam pokok juga dapat menceriakan kawasan persekitaran. Okey, dalam masa yang sama, kita dapat ceriakan kawasan persekitaran. Bila orang masuk je sekolah kita, dia orang tengok, oh cantiknya sekolah ni. Dipenuhi dengan bunga-bunga, pokok-pokok. Itu sebablah program ini sangat bagus dan memberi kesedaran kepada murid-murid. Bukan setakat murid-murid, bagi kesedaran kepada semua warga sekolah. Okey, itu ialah penutup yang cikgu sediakan. Kamu boleh sediakan mengikut ayat kamu lah. Okey, mengikut kebijaksanaan kamu. Okey, ini sebagai panduan kamu untuk menulis penutup. Okey, baiklah. Kita dah ada lengkap. Kita dah ada pendahuluan, kita dah ada isi tersurat dan tersirat dan kita dah ada penutup. Yang mana tiga-tiga ini sangat penting untuk membina ulasan. Okey, bila kita dah ada ketiga-tiga ini, barulah kita membina ulasan lengkap. Okey, jom tengok. Cikgu sediakan kamu satu ulasan lengkap berdasarkan pendahuluan, isi dan penutup yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, kita tengok pendahuluan tadi kita dah ada. Kita just cuma letakkan sajalah. Maknanya cikgu letakkan saja pendahuluan yang kita bina pada awal tadi. Yang kedua, kita ada isi. Betul kita ada isi. Okey, isi ini perlulah kamu membina ayat lah. Tadi kita tak bina ayat kan. Okey, sekarang kamu tengok di sini. Cikgu gunakan beberapa penanda wacana. Yang pertama, antara. Okey, antara kebaikan. Selain itu, penanda wacana yang kedua cikgu gunakan. Seterusnya, penanda wacana yang ketiga. Akhir sekali, penanda wacana yang keempat. So, maknanya kalau kamu ada 4 isi, so 4 penanda wacana yang perlu kamu gunakan. Dan yang keempat itu mestilah akhir sekali. Okey, sebab dia isi yang terakhir, so kamu gunalah yang akhir sekali. Okey, akhir sekali. Okey, baiklah, kamu ini ayat yang perlu kamu binalah antaranya. Tapi ini cikgu tak gunalah antaranya. Okey, sebab mengikut kesesuaian ayat. Okey, antara kebaikan program satu murid satu pokok ialah dapat menghijaukan kawasan sekolah. Okey, ini semua isi yang kita dapat tadilah. Menghijaukan kawasan sekolah. Okey, udara di kawasan sekolah akan menjadi nyaman. Kawasan sekolah menjadi lebih cantik dan indah dengan hijauan pokok-pokok yang ditanam. Ini semua isi yang kita cari tadi. Okey, mana pula isi yang tersirat dia? Okey, cuba tengok kita isi tersirat dia. Ini akan membuatkan murid dapat belajar dengan selesa. Okey, ini isi tersirat yang cikgu merahkan ini ialah tersirat. Okey, ini yang tersirat yang kita bincangkan tadilah. Ini tersirat. Okey, seterusnya mana satu lagi? Mana lagi isi tersirat? Kita ada 2 tadi kan? Okey, secara tidak langsung murid boleh berehat. Kat sini isi yang tersirat. Okey, so 2 isi tersirat sudah memadai untuk ulasan kamu. Okey, kalau kamu dapat lebih 2, 3 ke pun dah cukup. Okey, sekurang-kurangnya 2 lah. Kamu boleh dapatkan 2 dah cukup dah untuk membina ulasan yang baik lah. Okey, seterusnya kita tengok penutup. Penutup tadi kita dah ada kan. So, kita tulis sahaja semula. So, maknanya kamu boleh tulis semula dalam ulasan lengkap kamu lah. Okey, kamu tak perlu nak bina ayat lain. Kalau kamu nak bina ayat lain pun tak ada masalah. Kamu boleh je. Okey, ini hanya sekadar panduan kamu untuk menulis penutup. Okey, kita dah sampai di sesi akhir pembelajaran. Cikgu harapkan kamu faham apa yang kita pelajari hari ini, iaitu membina ulasan. Apa yang penting cikgu harapkan kamu faham bagaimana cara untuk menghasilkan ulasan berdasarkan petikan. Okey, yang mana petikan tak sama dengan bahan grafik dan juga carta ke apa ke yang diberikan kalau ulasan petikan kamu perlu cari kebaikan, nilai dan pengajaran. Okey, baiklah, sebelum cikgu undur diri, cikgu harap kamu dapat menekan satu butang like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Azlina Lin. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak pada semua murid-murid yang mendengar sampai sesi akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum dan bye-bye semua.